Okay, Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjukkan kaedah ataupun langkah kerja untuk menjawab soalan 33. Sebenarnya cikgu tak naklah nak menunjukkan keseluruhannya sebab langkah-langkah soal untuk lukisan ini adalah sama seperti latihan-latihan yang lepas. Kecuali bezanya di sini. Kalau awak lihat, bezanya adalah pada JX. Okey. Jadi kita perhatikan sebab itu cikgu nak terangkan sahaja bagaimana nak lukis untuk bahagian yang lain. Okey. Sebagaimana yang cikgu nasihatkan hari itu, kita mulakan mulakan dengan elips ataupun parabola. Kalau dilihatkan pada soalan ini, anda diberikan elips. Jadi ingat, elips paksinya mesti dibahagi 2. Okey, jadi 70. Yang ini awak bahagi 2, jadi awak dapat 35. Okey, saya dah lukis bahagian tersebut. So, kalau lihat di sini, maka perhatikan untuk elips 70. So, ini paksi untuk anda lukis suku bulatan berjejari 70. Kemudian paksi minornya 35. Yang ini adalah paksi 35 ataupun suku bulatan jejari 35 untuk paksi minor. Okey. Kemudian setelah awak lukis elips itu kena bahagi. Setelah awak lukis suku bulatan, 2 suku bulatan itu setelah awak lukis, awak bahagi 30, 30, 30. Okey, gunakan set square anda. Okey, dudukkan set square awak jadi macam tu lah. Okey. 30. Kemudian 30. Yang 60 lah tu sebenarnya. Okey, 30, 30. So, bagi situ 30 ataupun 30, 60. Okey. Kemudian kalau awak perhatikan, cikgu buat satu rectangle di sini. Okey. Ini cara untuk awak identify yang mana satu titik yang awak nak. Okey. So, kita mulakan dengan, kalau lihat gambar rajah, gambar rajah awak tu ada clue, dah ada jawapan untuk awak. Okey. Awak mula dari titik G. Okey, so yang ini adalah titik G. Okey. Macam mana nak tahu itu titik G? Ini adalah paksi minor. Jadi kita ambil paksi minor untuk G. Ini adalah paksi major. Paksi major ada titik F. So, yang ini adalah titik F. Ini paksi major. Okey. Untuk pembahagian ini tadi, awak perhatikan. Sini satu rectangle. Okey, garisan ini mesti selari dengan paksi. Right? Selari. Yang ini selari. Ini another one rectangle. Kemudian yang ini selari dengan paksi minor. Right? Jadi awak dapat satu rectangle, 2 rectangle. Okey, perhatikan. Awak nak buat elips daripada G ke F. Perhati G ke F. So, for this first rectangle, titik mana yang sesuai untuk bergerak daripada G ke F? Semestinya yang ini tidak sesuai. Maka kita ambil yang di bawah. Rectangle ini, look at one rectangle first. Jadi kita perlukan titik yang di bawah. Okay. Kemudian untuk rectangle yang kedua, since kita ambil yang di bawah untuk yang pertama, maka rectangle yang kedua ini pun awak ambil yang berada di bawah. Jangan ambil yang di atas. Kalau awak ambil yang di atas, maka curve awak tu si cantik lah. Si comel lah, si kacak lah curve. Okay. So, G, this point and this point, sambungkan menggunakan French curve. Alright. Seterusnya, continue dengan G35. Jejari 35. Terus lukis jejari 35. Okay.
After that, lukis jejari 25. Awak lihat ukurannya. Naik ke atas, daripada pusat O. Naik ke atas ukuran 25. Macam ni cikgu tahu ukuran 25. Situknya, tepi tu ada ukuran 25. 25 dan ke kanan 70. Sebab pusat jejari 25 ini terletak di sebelah kanan. Jadi jangan awak bergerak sebelah kiri. Awak bergeraklah sebelah kanan. Sini dapat 70. Di atas sini dah ada maklumat 70. Lukiskan. Lukiskan semua bulatan dulu. Lepas itu, kalau lihat awak ada jejari 35. Dari pusat ini, gerak ke bawah, ukur 75. Dari atas, daripada pusat jejari 25, gerak ke bawah 75 dan lukis jejari 35. Maka awak dapat macam tu. Awak dapat seperti ini. Jejari 35, jejari 25. Another one is jejari 35. Yang saya tak gelapkan ini. Ini adalah jejari 35. Seterusnya, lihat awak kena lukis jejari 90. Bahagian ini sahaja yang awak kena lukis nanti. Jejari 90. Yang ini kalau awak lihat, jejari 90 ini bersentuhan dengan dua bulatan. Sentuhan dengan bulatan jejari 25 dan juga bersentuhan dengan bulatan jejari 35. Titik tangennya C dan D. So lihat, saya buat contengan di sini. Saya lengkapkan dan saya boleh lihat di sini. Lihat satu persatu, saya tutup jejari 35. Saya tutup jejari 35 supaya saya cuma nampak jejari 25 dengan jejari 90. Lihat bentuknya, bentuk apa? Bentuk S. Lihat bentuk S. Bentuk S. Ingat. S tambah. Apa yang awak tambah? Jejari 25 dan jejari 90 awak tambah. Jejari 95, jejari 25 dan jejari 90 awak tambah. Bila awak tambah, awak dapat ukuran 25 tambah 90, 115. Ambil ukuran 115 dan kemudian awak tanda lengkok. Tanda lengkok jejari 115. Sini saya dapat di sini. Kemudian awak lihat pula, tutup 25. Cuma lihat yang ini. Yang ini bentuk apa? This one, this shape. Macam tu kan? Umpama bentuk U. Kalau S tambah U tolak. Apa tolak apa? Awak kelakar impun lah. Kelakarlah mati awak. Bentuk tu bentuk U. Kena tolak. Apa yang perlu ditolak? 90 tolak 35. 90 tolak 35. Maka awak dapat 55. Ambil ukuran 55. Tanda daripada pusat bulatan jejari 35 yang ini. Dan lukiskan lengkok. Lukiskan lengkok. Dah lukis lengkok, jangan lupa pula buatkan garisan normal. Mana garisan normal? Pusat bulatan. Pusat bulatan yang pertama. Yang awak dapat ini tadi, yang bersilang ini tadi, itu adalah pusat bulatan. Jadi, sambungkanlah, gariskan kepada pusat bulatan yang pertama tadi. Awak dapat titik C. Kemudian,
Gariskan kepada pusat bulatan yang kedua untuk dapatkan titik D. Okay. Kemudian lukiskan. Terus lukis. Ambil tu, lukis. Right? Jadi awak dapat CD. Okay. Selesai yang itu, kita buat pula AB. Mana AB? Ini AB. Dalam soalan dah nyatakan AB adalah garisan tangent. Yang ini adalah AB. Kena ingat, kalau ada garisan tangent, okay, saya tulis garisan tangent, maka kena lukis semi circle. Okay, ada garisan tangent, lukis semi circle. Okay. Lihat. Okay, awak kena tahu awak kena lukis semicircle. Mana nak lukis semicircle? Hanya pada bulatan yang berkaitan. Contoh yang ini bulatan yang mana? AB ini terletak pada bulatan jejawi 35 dan jejawi 25. Maka pusat bulatan ini yang awak sambungkan. Okay, pusat bulatan ni awak sambungkan. Dan lukis semicircle. Kenapa saya lukiskan semicircle ini di bawah, bukannya di atas? Okey. Lihat pada bulatan yang lebih besar. Awak lihat awak ada bulatan 25, bulatan 35. Maka mana bulatan yang lebih besar? Bulatan 35. Pada bulatan 35, titik A terletak di bahagian bawah. Maka semicircle lukis di bahagian bawah. Okay, semicircle lukis di bahagian bawah. Okay, kemudian identify. Okay, tentukan. Garisan tangent ini melibatkan dua bulatan. Ingat, kalau ada dua bulatan, wujudlah tips kita tadi. S tambah U tolak. S tambah U tolak. Jadi, yang mana satu kita nak guna? Okay, saya lengkapkan yang ini. Okay, saya lengkapkan, saya cuma lakarkan. Dan lihat ini bentuk apa. Ini bentuk apa? Ini bentuk S. Kalau bentuk S, maka kita tambah. Apa yang kita tambah? Dua bulatan ini kita tambah. Jejawi dua bulatan ini kita tambah. 35 tambah 25, awak dapat 60. Okey, dapat 60. Gunakan jangka lukis, ambil ukuran 60 dan tandakan. Okey, tandakan di mana? Tandakan pada semicircle. Tandakan pada semicircle. Kemudian lukiskan garisan daripada pusat bulatan jejawi 35 kepada tandaan tadi. Untuk dapatkan, gariskan silang bulatan ini dapat titik A. Okay. Kemudian, garisan ini, perhatikan saya menggunakan dua set square di sini. Garisan ini, garisan ini yang awak lukis tadi, selarikan kepada bulatan ataupun pusat bulatan jejawi 25. Selarikan, maka awak dapat titik B. Ya, dapat titik B. Dan gariskan, cun-cun garisan titik A dengan B. Tak payah lebih, tak payah kurangkan. Okey. Jadi kita dah selesai bahagian yang ini. Bahagian yang awak tahu maklumat itu dah selesai. Make sure yang bahagian awak tahu maklumat itu awak selesai. So, yang belum selesai, kita belum dapat lukis yang ini. Okey. Jadi, sebab kita belum ada JX. Right. Tapi kita ada maklumat. Okey, lihat, perhatikan di sini. 3 benda yang awak kena perhatikan untuk JX. Okey. Ini JX. 3 benda yang kena perhatikan untuk JX.
pusat jejari. Okey, jejari titik tangent. Okay. Selalunya JX, pusat memang awak tak tahu, jejari memang tak tahu. Okey. Beberapa latihan yang lepas, titik tangent pun kita tak tahu. Sebab kita tak tahu di mana letaknya titik tangent. Jadi kita guna kaedah zigzag. Tetapi untuk soalan ini, perhatikan mana titik tangentnya. Titik tangentnya adalah pada E. Kenapa saya katakan ini titik tangent? Dalam soalan pun dah nyatakan E adalah titik-titik tangent. Okey? Dan kalau perhatikan JX ni sentuh jejari 35. Okey, nampak? Sentuh jejari 35. Maka E adalah titik tangent. Tapi titik tangent ini kita ada maklumat. Mana maklumatnya? Perhatikan di sini. Ianya berukuran 10 mm daripada pusat. Okey. 10 mm. Apakah maksudnya? Maksudnya awak kena ukur 10 mm ke atas. Okey, 10 mm ke atas. Dan gariskan secara mengufuk ke sebelah kiri. Kenapa saya katakan sebelah kiri? Perhatikan. Ni jejari 35. Ianya berada di sebelah kiri. Okay, titik E berada di sebelah kiri. Bukannya di sebelah kanan. Maka, yang ini tadi awak ukur 10 mm. 10 mm. Tarik ke kiri. Jadi, awak ada titik. Apa tadi? Titik E. Awak ada titik E di sini. Okey, ada titik E. Dah ada titik E, bahagian ini awak boleh lukis. Jadi kita lukis dulu yang ini. Kita boleh lukis yang ini terlebih dahulu. Kita gelapkan dahulu bahagian yang awak dah ada jawapan. Okey, gelapkan dulu bahagian yang dah ada jawapan. Okay. Alright. Titik tangent kita ada. Jadi apa kaedahnya? Okay. Kalau ada titik tangent, jangan guna kaedah zigzag. Tak payah susahkan diri. Jadi kita guna kaedah di sini. Saya nyatakan kaedah ini sebagai kaedah bow and arrow. Okay. Bow and arrow. Busur dan anak panah. Okey. Kenapa saya kata busur? Sebab kalau dalam gambar rajah ini, E saya dah tahu, F saya dah tahu. Syaratnya tadi adalah untuk ada guna kaedah ini, boleh guna kaedah ini adalah apabila E dah tahu. Okey? E dah tahu, F pun dah ada. Maka ini busur anda. Saya lukis. Ataupun sebenarnya busur ini busur awak. Ini this is your bow. Okay? Ataupun sebenarnya ini adalah perentas. Perentas bulatan. Tapi kena saya madahnya bow and arrow. Why? Bila kita ada busur, kita nak memanah, anak panah kita nak letak di tengah-tengah. Betul? Kita nak memanah, anak panah selalunya kita letak di tengah-tengah tali busur kita itu. Okey, maka kita kena cari garisan pembahagi untuk dapatkan bahagian tengah untuk anak panah. Okey, so di sini saya lukiskan terlebih dahulu. Kita lukiskan terlebih dahulu tali busur kita. Okey. Dan tadi saya katakan bila kita nak memanah, sebab ini busur awak nak letak anak panah nak letak di tengah-tengah. Bila kita nak letak tengah-tengah, kita kena bahagi dua.
Baru kita dapat tengah-tengah kan. Jadi yang ini kita bahagi 2. Okey, kita bahagi 2. Mesti buat atas dan bawah. Okay. Jadi kita dapat dah pembahagi. Dah dapat pembahagi. Make sure gariskan betul-betul. Kalau tidak, nanti awak lukis tak tepat. Jadi yang ini anak panah awak kononnya. Awak letak tengah-tengah busur awak. Okay, next adalah tangent dah ada. Lukiskan garisan normal. Ingat, apa itu garisan normal? Adalah satu garisan yang menyambungkan pusat bulatan dan titik tangent. Okey, perhatikan pusat bulatan dan titik tangent. Gariskan. Silangkan. Silangkan apa? Garisan pembahagi. Okey, silangkan garisan pembahagi dan lukiskan. Jadi ini adalah pusat untuk bulatan jejari X. Apa jejarinya? Jejarinya sentuh I lah. Sentuh I dan sentuh F. Okay, sentuh I dan sentuh F. Pastikan ia hanya menyentuh. Okay, perhatikan. Ia hanya menyentuh dan bukan menyilangi bulatan jejari 35. Okay. Itu bezanya JX kaedah zigzag dan JX kaedah perentas ataupun bow and arrow. Jadi selalunya saya akan nasihatkan pelajar buat contengan supaya awak nampak, oh, I got E. So boleh lukis bow. Bila lukis bow kena ada arrow. Kena ada anak panah di tengah-tengah. Jadi awak akan ingat awak kena membahagi. Dan selebihnya kena ingat konsep tangent tadi. Kena ada garisan normal. Ini garisan normal. Yang awak buat ini tadi juga garisan normal. Ini juga adalah garisan normal. Okay. So itu sahaja untuk soalan 33. Jadi saya nak awak cuba buat soalan 33. Lukiskan atas kertas-kertas A4 kosong sekiranya awak tidak ada kertas soalan bersama awak. Okay.